Didik TV KPM. Ya. Okey, silakan. Soalan yang sering ditanya oleh calon-calon tentang soalan aras tinggi ataupun soalan kebat. Apakah soalan kebat yang ada di dalam usul al-din? Yang pertama adalah soalan berkaitan dengan dalil. Soalan dalil ni, Allah, banyaknya dalil. Kalau lihat dalam buku teks usul al-din, memang banyak soalan yang berkaitan dengan, memang banyak konten yang berkaitan dengan dalil. Dan konten tersebut ada di dalam tauhid dan juga tasawuf. Kalau baca dalam buku teks tu memang banyak. Cumanya untuk soalan aras tinggi ni, kita lihat markanya hanya ada 20, mewakili 20 markah saja. Jadi walaupun banyak dalil yang ada dalam buku teks, soalannya taklah banyak sebab dia hanya mewakili 20 markah. Soalan dalil, apa perlu kita buat bila kita jumpa soalan dalil? Contoh yang pertama, had ad-dalil naqli ala subuti sam'iyat. Soalan dalil, apa yang perlu kita buat? Okey, jangan susah hati, jangan rasa tension. Sebab apa? Banyak ni dalil ustaz, nak kena baca ni ustaz. Okey. Yang pertama ialah jangan bariskan. Jangan bariskan. Ingat baik-baik. Okey? Jangan bariskan sebarang jawapan yang berkaitan dengan dalil. Pertama. Yang kedua. Okey. Yang kedua, tidak perlu letak qala Allah Ta'ala, tidak perlu letak qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan soalannya pula akan berkaitan dengan dalilun naqli. Dia tidak ada tidak nyatakan di sini berikan dalil as-sunnah ataupun dalil al-Quran. Bila soalan dalilun naqli, maka boleh nyatakan dalil sama ada al-Quran ataupun sunnah. Tetapi calon tidak perlu letak untuk selamat, tidak perlu letak sama ada soalan tersebut qaulun Nabi ataupun qauluhu ta'ala. Tidak perlu letak. Kerana apa? Untuk selamat. Dan jangan letak baris. Dan kalau jika dalil yang panjang, boleh dipendekkan berdasarkan kepada syahid dalil tersebut. Ambil poin je. Ambil poin saja. Baik. Dapatkan khidmat tujuannya daripada guru kamu. Okey, ini juga dalil. Kita ambil, okey, ini contoh soalan aras tinggi yang kedua, iaitu syarah. Panjang ni, ayat ni panjang kan? Isra' al-ayat bil ijaz. Bila tidak dinyatakan ayat mana yang perlu disyarahkan, bermakna boleh datangkan mana-mana isi yang ada dalam ayat ni sebagai syarah. Satu saja. Sebab apa? Sebab dua markah, satu saja isi. Contoh pada soalan ni, okey, jawapannya adalah hazal majmu' sehingga habis, ataupun liyunzirul kafir bi'azabin syadid, ataupun yubashirul mu'minin bisawabi jazil fil jannah khalidina fiha. Sama ada tiga-tiga ni, mana-mana poin pada tiga ni adalah jawapan. Jadi jangan letak semua. Kalau letak semua, jenuh tu. Sebab apa? Maka dua saja. Okey. Jadi satu saja pun sudah memadai. Antara yang lain ialah soalan yang berkaitan dengan ma yustafad ataupun ma yurshidu. Ma yustafad untuk tafsir, ma yurshidu untuk hadis. Ustaz, tadi saya dah jawab tadi Ustaz. Dalam syarah, boleh tak saya gunakan kembali jawapan saya dalam syarah tadi sebagai ma yustafad? Tidak jadi masalah. Cuma yang penting apa dia? Yang penting ialah dalam ma yustafad dan juga ma yurshidu ini adalah mesti kesimpulan yang berdasarkan kepada ayat yang dinyatakan. Jangan ambil mana-mana isi yang lain. Contoh dia, ayat sekarang bercerita tentang azab dan juga berita gembira. Tiba-tiba kita letakkan sini apa dia? Man shoma ramadhana, ataupun kita letakkan sini berkaitan dengan apa?
asyukru ala ni'matillah. Benda yang tidak ada kena-mengena dengan ayat yang dinyatakan, maka ma yustafad dan ma yurshidu itu tidaklah betul pada jawapan calon-calon. Jadi boleh ulang balik yang salah tadi sebagai ma yustafad, tidak jadi masalah dan boleh diaplikasikan sama ada di dalam hadis ataupun di dalam tafsir, tidak menjadi masalah. Okey Ustaz. Maknanya kalau murid-murid dapat jawab soalan untuk kebat ini, mereka akan dapat 20 markah penuh. Ya. Didik TV KPM